tes audio dan video. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amboi, orang pertama Kak Salina Salihuddin. Cuba respon saya, audio dan video okey ke? Ever Rose, subhanallah, duduk mana tu? Altamis Furqan, Ahli LTK, Kaifahal, Hairiyah Haji Ismail, Siti Zabida, Wan Radiah, Anita Saleh, Siyah, Aisyah, Muhammad Nur, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Comel. Comel. Okey, Nora An-Nur Omar, Cik Rodia, Cik Yurni. Jom Cik Yurni, jom. Cik Yurni dapat mesej tak malam tadi? Farhana Sobri, Mas Yusof, Ayah Gaus, Rosmawati Ahmad, Hajah Sapiah, Mas Liza Bagiran. Okey, Sutra Hati, subhanallah, sedapnya nama. Sutra Hati, Zainul Abdul Rahman, alhamdulillah. Sarahmat Isa, Nurlida Ahmad, Farhana Sobri, Rifka Hosni, Habibah Rasul, Siti Rozia Osman, Salwa Mat Arif. Masya Allah, malu dengan Kak Salwa tengok nama ni sebab hari ni hari apa ya? Hari Khamis. Hari Rabu semalam saya di Masjid Bukit Jelutong. Hari Selasa Kak Salwa kita berada di Shah Alam. So konon-konon nak buat surprise kat Ustazah, nak dengar kuliah Ustazah secara bersemuka, beria-ria. Masya Allah, dia korbankan masa pergi ke Masjid Bukit Jelutong pada hari Selasa. Rupa-rupanya dia nampak bukan Ustazah Zai sebagai penceramah orang lain. Alhamdulillah, tetap Kak Salwa dapat ilmu, dapat berukhuwah dengan jemaah masjid. Semalam saya pergi ke Masjid Bukit Jelutong, tiba-tiba ada muslimat kata, Ustazah, semalam ada orang Kuantan cari Ustazah. Masya Allah, saya rasa ralat malunya dengan Kak Salwa bersusah-susah. Tapi Allah tetap pandang Kak Wah. Masya Allah, niat tu ada dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa bersalah sangat. Lepas tu Kak Wah, orang muslimat Masjid Bukit Jelutong kata, siapa dia tu Ustazah? Masya Allah, apa ni, beria-ria, bersungguh-sungguh dia. Lepas tu Ustazah pun membawang tau Kak Wah. Dia balik ke dia dengar kuliah tu? Oh, dia dengar sekali kuliah. Bagus. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang penting apa yang Ustazah Zai targetkan setiap kita ni, jom kita bernafas dengan redanya Allah, penuh dengan kebaikan. Buka je mata, niat nak buat baik, sebab kita bercita-cita nak mati dalam baik. Jadi siapa pun, semalam di masjid pun Ustazah sebut tajuk apa, ustaz-ustazah mana, yang penting tiap-tiap hari mesti ada majlis ilmu. Contoh Ustazah open lah tahzan pukul pagi pula, dah pukul 7 pagi hari ni. Tapi ada kawan-kawan kita yang memang tak boleh, memang dia skip hari ni. Tak ada masalah apa pun, tiba-tiba dia paksa diri dia. Dah sebablah tahzan pagi ni aku tak boleh, on the way pergi kerja nanti dengar radio yang mendidik hati, mendidik jiwa, bukan radio yang ho-ha kan. Sekurang-kurangnya dalam perjalanan tu kita dengar satu slot motivasi ke. Kalau macam radio Aikim pagi-pagi ni ada slot motivasi kan. Cari ruang dan peluang, muslimat dirahmati Allah. Kuliah wajib dengar. Masya Allah. Siapa tu? Allahumma salli Muhammad. Saya seronok bila kita dapat berukhuwah dengan orang-orang yang dia betulkan nawaitu dia. Contoh kan, kalau kita tak betul nawaitu, Kak Wah bohong lah kan. Kak Wah tak rasa macam fras lah. Tapi bila nampak ada majlis ilmu, boleh berukhuwah, aku sedang duduk dalam rumah Allah. So bila kita betulkan, pahala tu kita dapat. Masya Allah. Okay? Jadi kita nak belajar terima apa yang kita plan, bukan semestinya terjadi seperti yang kita rancang. Apa yang kita nak bukan semuanya mesti dapat. Jangan jadi manusia yang apa yang ku plan mesti dapat. Kan? Sebab Allah dah cakap baik pada kita belum tentu baik pada Allah.
Buruk pada kita belum tentu lagi buruk pada kita. Mungkin itu yang terbaik di sisinya Allah. Sebab ilmu kita terlampau-lampau secoek sangat. Sekuman pun tak sampai. Tapi muslimat, kalau kita hari-hari polishkan keimanan kita ni dengan majlis ilmu, anda rasailah kelainan pada jiwa anda. Baik, ramai yang bertanya, Ustazah di mana? Sejujurnya, Masya Allah, malam tadi Ustazah ni sebenarnya berpisah sementara tempat kedudukan. Ustaz Azwan, suami Ustazah, berada di Langkawi untuk meninjau sendiri tentang program kami pada 24 hingga 27 Oktober. Saya pinkan di bawah tu. Cuci mata di Langkawi, ibrah COVID menyuci hati. Okey. Baru malam tadi Ustazah open. So inilah yang dilakukan oleh pihak travel. Satu-satunya program yang boleh kita akses buat sekarang ni. Okey. Yang lain-lain semua masih close. Jadi memandangkan kita ni dalam bidang travel, melihat rakan-rakan kita di sana bukan saja masuk ICU dah, ramai yang meninggal terus dah. Maknanya ekonomi terlalu merudum sangat. So muslimat, itu dulu antara program-program Ustazah lah. Tapi sebab kita COVID ni kita tak dapat teruskan. Jadi Masya Allah, setelah kita tinjau dari segi SOP, swab test saja, bukan cucuk hidung tu, jangan risau. Minta maaf sebut yang menggunakan air ludah tu kan. Jadi sangat ketat, tetapi dia boleh berjalan insya-Allah dengan baik. Dan semalam, satu malam dah Ustaz tidur di sana, sambung hari ni dan besok lagi. Survey banyak tempat untuk memastikan insya-Allah betul ke apa yang depa habaq tu. Insya-Allah moga-moga selamat, moga-moga SOP dijaga sungguh kan. Kita risau juga muslimat sebab kita nak bawa nyawanya orang kan dengan izin Allah. Jadi Ustaz di sana. So bila Ustaz di sana, ni sebab yang bertanya, Ustazah ceritalah sahabat tim khidmat Ustazah, Zan Aizan dari Kuantan, ikut suami, dia kerja di KL ni. Lepas tu disebabkan hari ni program Ustazah daripada subuh 7 pagi ni, sambung nanti 9 pagi, sambung nanti 11 pagi. Terus Ustazah check out. Maknanya Ustazah berada di hotel di mana rahsia lah pula. Rahsia apa, Jaja pula sebut, Masya Allah. Tapi siapa-siapa yang dekat-dekat dengan KL ni, Ustazah dekat mana? Boleh PM tepi lah nanti. Tapi datang bukan untuk apa-apa, dengan kuliah. Kan dengan kuliah dalam pada kita tak tahulah kat bawah tu boleh naik ke tidak. Sebab Ustazah macam tu sahabat-sahabat, Ustazah berada di mana pun, Ustazah suka kalau kita nak berukhuwah. Contoh macam semalam, siapa ada dekat Shah Alam, jom kita pergi Masjid Bukit Jelutong. Masih lagi dalam keadaan kita berjaga-jaga, sebab kita belum macam dulu sangat lagi. Tapi dapat bertentang mata tu, Masya Allah kan. Semoga betul lah, dari mata turun ke hati, dari hati yang ikhlas ni kita naikkan ke mata. Dia suasananya lain. Jadi dalam rehlah sahabat-sahabat pun jaga kita tak penuhkan bas dengan padat macam tu semua kan. Lepas tu kita kena macam-macam benda lah yang dijaga. Jadi benda-benda macam ni kita tanya pada ahli bidangnya. So Ustazah syukur sebab nampak Jaja dengan Zan malam tadi dah cuba, dah settingkan bagi cawuk comel kan. Lampu dekat bilik hotel ni kan dia macam malap-malap je kan. Tapi nampak clear, cantik. Sesuai pula tudung Ustazah dengan background belakang. Okey, jadi terima kasih tim khidmat, subhanallah, yang mempermudahkan urusan kerja dakwah Ustazah pada hari ini. Sebenarnya bagi yang mula masuk, mukadimah pun Ustazah tak buat lagi. Mukadimah tu maksudnya kita mulakan dengan nama Allah. Okey, jadi sekarang dah ramai minta maaf, tolong buka muka surat kitab baru, muka surat berapa ya? Kalau Ustazah muka surat 168. Allahumma salli ala Muhammad. Cik Siti Atika, Masya Allah. InsyaAllah Mazura Abdurrani. Mazura duduk di mana Ustazah? InsyaAllah. Tapi susahlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Kak Salwa, semalam pertama kali saya berkuliah di Masjid Bukit Jelutong, Jaja pun terkejut dengan guard dia. Tengok je, Kak Wah pun puji guard Masjid Bukit Jelutong. Ni siapa jemaah Masjid Bukit Jelutong? Rupanya dia guard baru Kak Wah. Sebab dia nampak Jaja buka bonet kereta. Biasalah Ustazah kan minta Jaja tolong tunggu di bonet kereta. Dia tolong, tak apa, duduk dekat depan ni, panas kat situ. Dia tolong angkatkan. Lepas tu dia jagalah makcik-makcik yang masuk kuliah. Meremang pula bulu roma. Sahabat-sahabat, kita bila pandang orang macam tu, kita doakan kebaikan. Sebab
dia tak berceramah, dia tak jadi imam masjid, tapi dia mempermudahkan urusan orang yang keluar masuk tu. Subhanallah. Di situ sebenarnya Ustazah nampak permudahkanlah jalan-jalan dia ke syurga. Nak cakap pun sebab kita kan semua kita ni ada peranan. Jangan pernah dia tu imam boleh lah, dia tu penceramah boleh. Tak, semua kita ni ada peranan. Tapi ambil ya Allah kan, sebab kita tak nak kita merendah diri. Sepertinya kita tak mensyukuri apa yang Allah bagi. Semua manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi bila kita pandai bersyukur, okey, peranan aku ni sebagai guide, buat je kerja aku, mudahkan urusan orang nak keluar masuk ni. Subhanallah. Okay, okay, minta maaf. Okay, terima kasih Nur Hasiah 171 buku baru. Terima kasih. Okay, tudung bunga-bunga ya Kak Fatimah. Baik tudung bunga-bunga. Kalau tidak dia jadi apa tu, jadi blur. Sebab apa blur? Maklumlah kan, malam tadi tidur dengan Jaja, bukan tidur dengan suami. Okay. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rodia, petang ni kita jumpa dekat Surau Nur Ikhwan Rawang Perdana. Buku DF apa maksudnya Cik Rodia? Cik Rodia boleh PM Jaja kot, tanya. Tapi semua buku-buku Ustazah memang ada dalam bonet kereta, insya-Allah. Ifti Syazana, sedapnya nama anda. Subhanallah, saya tak mampu nak sebut satu persatu, tapi saya hargai sangat kebersamaan anda, sebab bukan kerana ustazah tetapi kerana nak cari pengisian rohani, nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni, daripada kitab Latahzan. Kita sama-sama belajar. Ustazah memilih kitab Latahzan kerana ustazah rasa Masya Allah intipati dalamnya membugarkan jiwa. Semua kita pun ada permasalahan hidup, semua kita pun sedang diuji oleh Allah. Hidup ni adalah pentas ujian, kita tak boleh lari selagi mana kita hidup. Sebab itu ada orang yang tak beriman, na'udzubillah, dia memilih untuk bunuh diri bila dia ada macam-macam masalah. Kita orang beriman nak mati dengan iman. Jangan buat keputusan macam tu. Setiap ujian pasti ada penyelesaian. Allah beri, Allah tahu yang kita sedang mampu mendepaninya. Tinggal lagi itulah nafsu, tinggal lagi itulah iblis. Kau boleh ke? Kau boleh ke? Kan macam tu kan. Menjadikan kita manusia yang berfikir dengan jahat sangka kepada Allah. Jahat sangka terus. Biasanya tu lebih buruk sangka kan. Okey. Semalam ustazah habis macam ni lah sahabat-sahabat muslimat. Saya pun tak jangka kita dah boleh buka masjid surau seawal ini. Saya bila dah start masjid surau, saya memang tak tahu nak kata macam lipas kudung. Saya bukan lipas, saya manusia. Okay. Nak kata macam lipas kudung, saya bukan lipas. Okay, saya tetap manusia. Macam semalam rasa tak sempat balik rumah. KL pun dah start jam kalau petang. Saya mengajar di Masjid Bukit Terbangsa. Saya terus, okey ke? Dia macam lagging sekejap. Saya terus cakap dengan tim khidmat, saya nak singgah satu rumah dekat dengan masjid untuk kita live. Jadi macam itulah, siapa-siapa yang ustazah war-warkan, ustazah berada di sini-sini. So kita berdepan dalam majlis ilmu. Sebab minta maaf lah kalau kita nak duduk sembang-sembang lama-lama. Kita takut nanti akhirnya kita bukan bersembang benda yang baik kan sahabat-sahabat. Jadi lepas daripada kuliah tu kita dapat hai-hai, bertegur sapa. Gitulah. Semoga setiap masa kita yang Allah bagi, setiap pertemuan ni pertemuan yang bermanfaat. Itu maksud pertemuan yang bermanfaat. Okey. Kita terus baca 83. Jangan gusar dengan kritik yang membina. Ada kan? Cuba ngaku. Ada kan sahabat-sahabat Latahzan yang dia memang apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia selalu subhanallah, saya ni ustazah buat apa je semua nak kritik, semua nak komplain, semua tak kena. Kan? Kenapa ya ustazah? Kalau orang lain buat tu semua betul. Kenapa kita bangkit-bangkit, kita sudah menjunamkan jiwa kita dengan rasa yang kenapa semua orang buat betul, aku buat semua tak betul. Kadang-kadang cara pandang kita. Cuba tengok ni, Pak Cik Andrew Moore.
Mure ke Mo. Ustazah datanglah ke Seremban. InsyaAllah Fazila Abdul Latif Seremban. Sebelum ni Masjid Sendayan je lah Ustazah pernah buat program. Okay, lepas tu ada sahabat demi ummah kerana Allah. Kampungnya di Negeri Sembilan. Dia meninggal asbab kanser. Hajatnya tak kesampaian nak bawa Ustazah ke Negeri Sembilan. So dalam banyak negeri di Malaysia, macam Negeri Sembilan je lah yang paling sedikit masjid Ustazah masuk. Kecuali program nanti insya-Allah, semoga Allah izinkan, itulah kita menyusun. Tapi masa ni subhanallah ajaib aturan Allah. Kadang-kadang kita tak rancang, tapi disebabkan kita sentiasa berniat yang baik-baik, dapat je sahabat-sahabat insya-Allah. Terima kasih Ida Najwa. Bab 83 muka surat 171. Sebab buku Ustazah ni buku lama, muka surat 168. Okey. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita tampak menjadi sebuah kebenaran, dan yang tidak sesuai akan memicu kemarahan kita. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, apa je yang kita suka, yang memang kita nak benda tu, bila dia berlaku memang kita kata dia benar. Anda faham Kalau kita suka sesuatu benda, walaupun kadang-kadang benda tu Allah tak suka, tetap dia membunga-bungakan hati kita. Membunga-bungakan hati, bukan membunga-bungakan tudung. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang tidak sesuai, benda yang kita tak suka, biasa je akan memicu kemarahan kita, akan membuka jalan-jalan kemarahan. Sebab apa muslimat? Sebab manusia ni bersifat nak apa yang dia nak tu mesti dapat. Okay, kita akui je. Kita akui semua diri kita ada macam tu. Tetapi dengan akal yang Allah beri, dengan ilmu yang sentiasa kita tekuni, setiap kali kita tak dapat sesuatu yang kita nak, kita tak marah dulu, kita akan fikir, Allah suka ke benda ni? Nabi buat tak? Kalau aku buat benda ni, menuju jalan syurga ke menuju jalan neraka? Kita tahu, memang aku suka, tapi Allah tak suka. Cepat-cepat astaghfirullah, kuatkan hati aku, ya Allah. Kenapa yang aku marah-marah sangat? Betul lah, benda yang aku tak dapat ni, sebenarnya engkau sedang hijab aku. Hijab daripada apa? Melakukan perkara yang engkau tak suka. Akhirnya bila kita berfikir dengan tenang, kita akan kata, terima kasih ya Allah sebab engkau halang aku daripada melakukan perkara yang engkau murka. Sahabat, kadang-kadang bila benda yang kita tak suka itu mendatangi diri kita, mendatangi diri kita, tetapi benda tu benda yang Allah suka, kita tenang dulu, kita berfikir, ya Allah, aku tak suka nak buat benda ni, tapi aku tahu benda ni Allah suka, Nabi suka. Maka engkau bantu aku ya Allah untuk, kita nak sebut macam mana sahabat-sahabat? Ustazah dulu selalu suka sebut dengan ahli demi ummah kerana Allah. Kalau sudah cinta, tai kucing pun rasa coklat. Minta maaf supaya anda nampak, kepala anda berfikir macam ni. Apa maksud Ustazah tu? Kalau sudah cinta, tai kucing pun rasa coklat. Biar betul. Maksudnya orang duk kata jangan monyet, bahaya tu, pedas tu. Aku nak juga, aku nak juga. Sebab benda dia nak. Tengok ibu-ibu, kita selalu menasihatkan anak-anak kita, jangan buat. Kenapa ibu biasanya jangan? Bukan kerana nafsunya, tetapi sebab ibu tahu, Allah, budak muda ni tak faham lagi, tak matang lagi berfikir. Kalau dia tahulah benda tu, dia takkan buat. Takkan mak nak cakap dulu mak pernah masuk penjara sebab buat benda buruk tu lah. Contoh kan, kita sembunyikan aib kita selagi boleh kerana Allah sentiasa melindungi. Allah sentiasa menutup aib kita. Kenapa kita nak buka-buka aib kita? Lebih-lebih lagi kalau anak seorang yang hormat pada ibu dan ayahnya, tiba-tiba mak dulu ketua banduan dekat penjara. Contoh kan sahabat-sahabat, mak ni samsing dulu, semua orang mak pijak-pijak je. Contoh kan, anak daripada hormat jadi tak hormat. Dia kondisi dia lain, situasi lain. Contoh macam seorang motivator, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak bercerita dengan jiwanya. Kenapa dia bercerita satu perkara yang benar tu? Daripada pengalaman dia,
menceritakan apa yang dia lalui itu sebenarnya lebih masuk, lebih mudah untuk diterima oleh orang yang berdepan dengan dia. Jadi kita nak faham, latihkan jiwa kita, tak semua benda yang aku suka ni akan dapat. So kenapa yang dapat ni benda yang aku tak suka? Ya Allah, berikan aku petunjuk. Sebab itu dalam Islam ada solat istikharah walaupun sunat. Ada kalimah-kalimah taubat yang sentiasa, bukan tunggu solat taubat baru kita nak bertaubat. Dapat je rasa, ya Allah tak baik je aku ni, astaghfirullah. Astaghfirullah ni kena sentiasa di hati kita, di lisan kita, sebab kita takut tergelincir. Dan sahabat-sahabat, ambil kat Salina perkataan itu yang dia tulis kat nota je, nak kena babak ni. Okey muslimat, demikian halnya dengan nasihat-nasihat dan kritikan. Umumnya kita senang dengan pujian dan kita merasa tersanjung meski pujian itu palsu. Tepuk dada, letakkan tangan semua dekat dada ni sahabat-sahabat. Betul tak? Umumnya kita senang dengan pujian dan kita merasa tersanjung bila orang puji kita. Wah, kembang kita. Ustazah Zai suka guna perkataan kembang, tak kempis-kempis. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang sedihnya dia merasa tersanjung walaupun pujian itu palsu. Ini jangan buat. Jangan tiru aksi ini. Maksudnya aksi apa sahabat-sahabat? Orang puji benda tu palsu. Kita pergi PM tepi. Kak, kenapa cakap macam tu? Yang buat kuih yang sedap tu bukan saya. Ustazah Zai suka gurau lah macam semalam kan, Jaja bawa satu box ayam kambing perap ke Masjid Bukit Jelutung. Kena cakap terus terang. Kan itu resipi almarhumah bonda saya. Di homemade-kan oleh abang saya berserta isterinya yang chef lah dalam family kami. Buat rempah semua buat sendiri di rumah. Kan tinggal di rumah flat PPR Jalan Ipoh, Jangan Serbu. Okay, sahabat-sahabat. Jadi tu abang saya dan isterinya mengusahakan. So dalam PKP kami pun tak ada kerja apa, minta Ustaz Azwan kan kerjanya suka ke sana ke sini kan. Jadi dia cubalah untuk memasarkan. Jadi resipi almarhumah bonda kami dibikin oleh kakak ipar saya yang sepenuhnya suri rumah, dipasarkan oleh Ustazah Zai. Jadi sekarang dah masuk Masjid Surau, dah mudah sikit lah sahabat-sahabat. Kalau dulu Ustaz Azwan kena okey ambil order siapa, pergi hantar segala tempat lah hantar kan. Tak bolehlah Ustazah tiba-tiba nak sebut orang kata Ustazah sedap lah Ustazah kambing perap ni. Tiba-tiba kan Ustazah buat sendiri ke? Memang kak saya sibuk-sibuk, memang saya buat sendiri. Mentang-mentang orang puji, engkau iakan saja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah begitu. Kalau kita tahu pujian itu adalah pujian yang palsu, sahabat-sahabat, kita kena maklumkan, kena bagi tahu. Contoh semalam dalam rancangan hari Selasa malam yang Ustazah bersama Latahzan, Ustazah Latahzan TV Al-Hijrah malam. Anda tahu saya rasa bersalah sangat. Sebab apa? Saya dapat info daripada TV Al-Hijrah, responden kita tu adalah mu'allaf masuk Islam dari dalam penjara. Lepas tu mereka pun mengakui kesilapan mereka. Ya Allah Ustazah, saya ni sibuk-sibuk, tak ingat nak maklumkan Ustazah bahawa info tu silap. Patutnya saya bagi tahu Ustazah. Jadi saya sebutlah dekat TV. Walaupun sebab dengan izinnya Allah malam tu pula kita tengok wajah responden tu memang macam logik je kan, kalau kita nak kata dia tu adalah mu'allaf kan, masuk Islam dalam penjara. Rupa-rupanya bukan. Jadi kita sahabat-sahabat jangan tak mengakui, sebab memang Alhamdulillah TV Al-Hijrah minta maaf kat Ustazah, kesilapan dia tak bagi tahu Ustazah. Lepas tu Ustazah pun minta maaf kepada apa nama encik tu malam tu kan. Saya minta maaf sangat. Lepas daripada saya cakap dekat ruang chat tu, saya minta maaf lagi, minta TV Al-Hijrah bagi tahu dekat depa. Saya minta maaf sangat, saya tak tahu. Sebab muslimat, kadang-kadang kita rasa apa yang kita cakap ni macam okey, yang penting orang puji. Tak apalah benda tu palsu ke. Kita tak rasa macam mana nak sebut dia, benda tu nanti lama-lama akan makan diri kita sendiri. Selama mana kita nak menipu, selama mana kita nak biarkan pujian itu palsu datang kepada kita, kebenaran tetap akan terbukti. Okey, sebab itu orang yang berani akan terasa lapang jiwa. Sebab itulah disebutkan dalam dalilnya orang Melayu, berani itu kerana benar.
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut, kalau kita melakukan perkara yang benar, keberanian tu akan datang. Kalau kita melakukan perkara yang jahat, yang salah, kita akan serba takut. Nak buat apa pun takut. Undang-undang Allah kita langgar, undang-undang manusia kita langgar, kita akan takut. Jadi muslimat dirahmati Allah, tolong, pujian palsu macam mana? Maknanya orang memuji kita. Siapa yang tanya ni? Mariah Ali ke Cik Siti Atikah Tukimin? Okey, dia puji kita tu tak ikhlas, bukan betul. Maknanya ada penipuan, sahabat-sahabat, ada niat-niat yang lain. Jadi jangan sekali-kali muslimat dirahmati Allah kita mengiyakan. Ustazah dah bagi contoh kan tadi, mudah. Contoh, sedapnya kambing perap ustazah tu. Ustazah buat sendiri ke? Kak, alhamdulillah saya buat sendiri. Jelas, lepas tu dia pergi cerita kat orang. Eliza Zainal, Nurani Hamid, belilah ustazah tu buat sendiri. Dia share pula kat Facebook dia. Ustazah buat sendiri sekian. Kenapa kita baca senyum je kita like? Kan kita senyum je. Padahal kita boleh PM orang tu. Kak, salah. Sebenarnya kambing tu bukan saya buat sendiri. Kena cerita, sahabat-sahabat muslimat. Sebab kau boleh rasa seronok, senyum, tersandar, orang puji. Padahal pujian tu benda yang bukan kau lakukan. Hatta melalui akhlak Nabi SAW. Tengok macam mana Nabi mengajar para sahabat, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, walaupun pujian itu benda yang benar. Contohlah orang kata, wah handsome-nya engkau ni. Dah memang betul pun aku handsome. Kalau benda yang boleh merosakkan hati, kembang tak kempis-kempis tadi tu jadi bongkak, tengok cermin, bandingkan dengan wajah-wajah profil Facebook orang lain. Memang orang lain hidung sengit, mulut tak macam mana, entah aku ni memang handsome. Memang betul orang sebut, tetapi boleh merosakkan hati. Sebab itu dalam kitab 50 ciri munafik, ada bab yang mengajarkan kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut berhati-hati dengan pujian palsu. Sebab itu Saidina Umar sanggup angkat pasir yang dipijaknya nak baling ke muka sahabat yang memuji-muji dia. Jadi jangan seronok sangat dengan pujian, lebih-lebih lagi pujian yang palsu. Jadi kita nak sebut hati aku ni hati yang macam mana. Sebab tu kan rakan-rakan ustazah selalu ustazah sebut, kalau kita baca dalam ruang komen ni, muslimin muslimat dirahmati Allah, contoh orang tulis orang tulis cantiknya tudung ustazah, contoh kan, minta maaf, bukan ustazah tak nak sebut terima kasih, ya beli dekat London. Tak bila-bila dah beli kat tudung dekat London kan, contoh beli kat London, contoh. Tak payah layan. Kenapa kita tak payah layan, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau kita merasakan aku layan benda ni pun apa makna, tujuannya? Masa pakai semalam tu tak ada niat lain, pakai ajalah asalkan dia patuh syariah. Kalau aku kita 20 minit mukadimah tadi duk layan pasal tudung cantik je, duk layan beli kat London, sebenarnya tipu. Masya Allah, sahabat-sahabat, layan tu je, akhirnya perkara yang bermanfaat tak masuk. Kita hati semakin rosak, orang yang memuji semakin datang perkara-perkara macam dia nak puji sikit je, tapi disebabkan respon kita yang melampau-lampau tu, akhirnya jadi macam mana, nasi tambah, bukan nasi tambah. Apa yang orang selalu sebut, kau ni pada pandai je tambah-tambah kan, padahal tuan badan tak cakap apa pun. Jangan jadi manusia yang macam tu. Okey, itu tadi Om Putih tu punya bahasa, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita nak baca. Demikian halnya dengan nasihat-nasihat dan kritikan. Kan kita dah baca tadi. Sebaliknya kita enggan terhadap kritikan dan celaan, mesti kritik itu benar adanya. Kalau kita baca wailul likulli humazatil lumazah, celaka ke atas pengumpat. Humazah dengan lumazah ni dibezakan macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak sebut dalam tafsir Quran ni, wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ni rupanya orang yang kaki kritik, kaki komplain. Nampak apa je semua nak komplain. Kenapa tudung bunga coklat pula? Patut kalau tanah dia coklat gelap, bunga dia warna kuning lah cantik. Apa hal pula kat tu? Ada je nak komplain. Contoh, jangan jadi manusia macam tu. Ustazah selalu bagi contoh kan, ibu-ibu dirahmati Allah, kalau di masjid surau, Ustazah selalu cakap, dulu-dululah masa masjid-masjid buat jamuan makan kan, apa hal ni jamu tiap-tiap malam Jumaat nasi biryani ni? Diorang ni pakai duit masjid ke apa?
jamu nasi biryani. Duit masjid ni untuk orang infak, bukan untuk makan nasi biryani jemaah tiap malam Jumaat. Contoh kan, tu kritik lah tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pun betul juga apa dia cakap tu, pakai duit masjid ni boleh makan nasi biryani tiap-tiap malam Jumaat ni. Orang infak mungkin untuk pengimarahan masjid lah. Tiba-tiba makan. Okey, AJK masjid pun dah sedar. Minggu depan AJK masjid buatlah pula ikan singgang. Alamak, sedapnya pagi-pagi ni sebut kan. Ikan singgang. Campak-campak je Ustazah. Macam kita hirup ayak kosong macam tu je. Tapi sedapnya, orang demam boleh cepat kebah ni. Kan Allah izinkan ni dengan makan benda-benda macam tu. Sempoi tapi sedap berselera. Ada orang Kelantan terus terkeluar liuk. Makan dengan apa? Makan dengan budu bubu cili kat situ. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, datang pula lah yang makcik kaki komplain tadi ni. Loh, masjid besar macam ni, tabung ke main, banyak lagi duit tiap-tiap collection dari Jumaat ke main. Nak jamu orang makan ikan singgang je. Pakailah duit masjid tu, simpan buat apa? Ini berlaku di mana-mana. Bayangkan contoh kalau kita panggil caterer nak order nasi biryani tu, contohlah satu box RM13 untuk satu kepala bajet dia. Tapi kalau dengan ikan singgang tadi tu, tak panggil catering pula, masak campak-campak sahaja, gotong royong kat masjid, bajet dia satu kepala RM3 je contoh. Kan jauh beza tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kan pun kena komplain. Kenapa Cik Rodia? Gambar tak nampak Tolong respon saya. Ya Kak Salina Salihuddin. Jadi bila kita baca ayat-ayat Quran yang menginsafkan macam tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Ustazah bila tadabbur suratul Humazah tu, kita jadi petang ni di surau Nur Ikhwan Rawang Perdana, tadabbur surah Al-A'la tak silap saya. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah. Hasil daripada tadabbur, kita akan, ya Allah, sikap ni ada pada aku ni. Nampak apa pun asyik nak komplain. Nampak suami isteri jalan berdua-duaan pegang tangan kan, kita pula yang sibuk. Ya Allah bang, langsung tak macam pinang dibelah dua. Itu dah macam kelapa dibelah kapak pula dah. Pasal apalah suami dia minat. Ish, saya rasa macam tak padan lah bang. Astaghfirullah, kalau kita punya pasangan yang macam tu sahabat, astaghfirullah, jodoh dia tu yang terbaik kata Allah. Kita kadang-kadang, ya Allah bang, isteri dia punya lawa gila. Kita pun confuse, lawa ke gila kan? Kalau lawa tak apa, jangan gila. Lawa gila bang. Tapi suami dia, ya Allah, tak tahulah macam manalah bini dia tu pandang. Sahabat, masa Ustazah bersembang dengan Cik Syukur Ibrahim, dia mengaku bukan senang Ustazah masa saya nak kahwin dengan isteri saya. Isteri dia orang sempurna. Dia orang yang luar biasa ke-OKU-annya. Memang nampak dia orang OKU tu sahabat-sahabat daripada fizikal tubuh dia. Sudah pastilah keluarga perempuan yang sempurna ni takkan nak terima. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana nanti anak aku, tangan macam mana dia nak bekerja, kaki macam tu, boleh ke nak menyara anak aku? Mesti. Kita tak boleh salahkan family dia, itu biasa. Tetapi Masya Allah, macam mana dia minta sungguh-sungguh dengan Allah, berdoa, dan isterinya seikhlas. Sebab saya baru kenal dia sebab sejak dia popular ataupun kaya ni, saya kenal dia daripada zaman belajar dekat universiti dulu lagi. Insya Allah saya tahu keikhlasan. Masya Allah sahabat, jom kita nak sebut Sofi Emir, kelapa dibelah kapak. Ustaz sebut kelapa ke kepala tadi, bahaya Jadi muslimat dirahmati Allah, Masya Allah Cik Rodia, setahun yang kita baru jumpa. Allahumma salli. Boleh join lah. Boleh Zarina Adam. Petang ni cuba Waze Surau Nur Ikhwan Rawang Perdana. Tu surau tu saya memang mengajar dah lama dah. Tapi Cik Rodia Syarif adalah ahli jemaah surau tu. Jadi setahun dah katanya Ustazah tak datang surau tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang di Rawang, belah-belah Sungai Cho sana tu, bolehlah kan kita join petang ni insya Allah. Tapi macam itulah pesanan daripada Ustaz Azwan. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab di Masjid Surau ni kita dalam SOP jarak-jarak kan, ramai. So tak naklah Ustazah jumpa Cik Rodia, Ustazah peluk Cik Rodia seorang je. Nanti Zarina Adam datang, boy peluk Cik Rodia je, saya tak peluk pun. Macam tu kan sahabat-sahabat. So kita jagalah tak nak berlaku perkara-perkara fitnah gitu kan. Kalau kita macam nak balik kampung, amin, 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 moga tak lama lagi kita boleh dapat balik kampung apa semua. So kita nak peluk mak kita,
Tawakal tu ala Allah. Jangan pula, mak, no, tak boleh peluk mak. Virus daripada KL ikut saya. Mak, virus daripada Kulim ada dekat mak ni. Mak kecil hati, sahabat-sahabat. Okay, maknanya hadkan kita nak peluk-peluk ke apa. Hadkan, bukan dengan semua orang. Tapi bukan dengan niat nak memilih-milih. Ini semua ni Allah latih hati kita. Kita duduk di khalayak, yang ni kita peluk, yang ni kita tak peluk. Apa fitnah akan datang. Tapi kalau kita balik kampung, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak boleh mak, jangan peluk cucu. Kecil hati. Tolong ya, Ustazah risau dah boleh rentah negeri, nanti ada menantu dia blok. Mak boleh tengok cucu tapi dalam cermin. Kan? Ada yang macam tu. Ustazah, menantu zaman sekarang ni Ustazah, kita nasihat apa pun tak nak dengar. Dia duk percaya yang dia Google itulah Ustazah. Sedih Ustazah, kita kata dalam pantang, janganlah keluar senja-senja petang-petang ni. Dia kata tak ada pun ibu dekat dalam Google ni. Kecil hati kita Ustazah. Ustazah risau nanti dah boleh rentah negeri, boleh balik kampung kan, dia bawa sekali cermin. Kan tak boleh sentuh anak saya ni. Mama tengok je depan-depan. Orang tua kecil hati sahabat-sahabat. So kita sebut nak balik kampung dalam perjalanan, Ustazah selalu kan bekalkan buku amalan harian tu. Dalam tu ada doa Abu Darda. Cuba anda baca terjemahan. Ada kalimah Bismillahilladzi la yadur. La yadur ni tak akan ada mudarat yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Kalau seandainya betul lah ada virus tu pada tubuh mak tu, hanya kerana dengan kasih sayangnya, kesungguhannya tu Allah, barakah pelukan seorang tua ni sahabat-sahabat. Jangan kita hijab. Okay, nak jumpa kita anak, jangan sampai mak yang terhegeh-hegeh nak salam anak-anak. No, tak boleh salam. Kalau Ustazah apa, tampau je macam tu. Tak baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi persiapkan sebelum kita masuk ke rumah, cuci tangan dulu. Kita dah balik daripada mana-mana kan. Allahu Akbar. Ini yang kadang-kadang ada puak-puak yang kata takut virus sungguh dah tu. Bukan. Kita sama-sama nak jaga. Sebab Ustazah pun anak murid di kalangan doktor ramai, di kalangan misi-misi. Mereka cerita keadaan-keadaan tu sahabat. So ahli yang ini kita dengar, ahli dalam bidang agama sudah pastinya rujukan utama kita. Jangan kita kesampingkan sebab mereka ni semua bercakap dengan bidangnya masing-masing. Jangan pengikut la tahzan, Ustazah tak nak dengar. Nanti kalau dah boleh balik rentah negeri, dia siap buat cermin, kaca. Ibu tengok, kau ingat ini cucu aku ke hamster? Kalau hamster bolehlah bawa dengan apa, dengan sarang dia tu. Kan? Mak jangan pegang. Takut virus nanti. Jangan pegang. Okeylah tengok hamster luar sarang dia tu je. Tak apa. Kan sahabat-sahabat. Ini cucu aku disuruh tengok jauh-jauh macam tu. Kan. Marahlah kawan tu. Jadi kalau dia tak mengaku mengenantu sampai ke akhir hayat, anda jangan marah pula. Kan. Jadi insya-Allah lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya memang ada. Memang berlaku sahabat-sahabat. Kan. Ada saya, yelah sebab Ustazah Zai anak muridnya golongan mokcik-mokcik, golongan orang muda yang mengaji di pejabat. Saya terpaksa sebut benda ni sebab mokcik-mokcik dengan air mata cerita. Kita punya excited Ustazah dari kampung naik bas turun dekat apa Bandar Tasik Selatan pula. Dulu Pudu Raya kan. Maknya bawa oleh-oleh dari kampung. Naik teksi sampai kat rumah, pembantu rumah buka pintu. Lepas tu kita nak cium, betul lah Ustazah, tapi dia suruh kita mandi dulu apa semua. Kuman singgah dekat anak saya nanti tu. Allah Ustazah, saya rasa macam hancur hati saya. Plan nak duduk 1 minggu. Tak apalah bang, kita balik lah. Kita main dengan cucu yang kat kampung je lah. Ni cucu kita yang ni kelas tekayangan. Kita tak payahlah datang lagi bang. Hancur hati dia. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita rasa Allah, dia dah lah daripada jauh, jujur je dalam hati, Mak minta maaf mak, jom mak kita pergi dapur dulu, kita basuh tangan. Basuh tangan, nanti kejap lagi kita bawa baby turun tengah tidur mak. Carilah alasan macam-macam mana pun. Kan Alhamdulillah, Tok Mak pun dari kampung dah mandi, dah selesai. Jom kita tunjuk baby, baby pun dah bangun. Kan cuba maniskan sikit bahasa supaya terjaga. Jangan sampai baby tu bercakap. Jangan leza dengan nenek ayah baby tu bercakap macam tu. Okey sahabat-sahabat, kita terus pergi kepada surah An-Nur ayat 48 hingga 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Mana tadi? Saya tak habis baca lagi tadi. Kritikan dan celaan meski kritik itu benar adanya. Okey, sebaliknya kita enggan terhadap kritikan dan celaan meski kritik itu benar adanya. Semua manusia tak suka kritikan. Semua manusia, Ustazah, kenapa pakai tudung bunga-bunga tu? Nampak Ustazah makin besar. Dalam hati tu, suka hati aku lah tudung aku. Aku tak minta kat hang pun. Contoh sahabat-sahabat. Tapi bila kita betulkan hati, astaghfirullah, makasih Jah. Jaja tak suka Ustazah pakai tudung bunga-bunga. Ngumpat dia masuk bilik air. Jaja tak suka Ustazah pakai tudung bunga-bunga. Tapi sebab nak tidur kat hotel kan, tak nak gosok tudung apa semua. Jadi pakailah. Kan biar apa yang dia cakap tu kadang-kadang dia ikhlas. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah pakai tudung plain je lah. Contoh macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita nak sebutkan, semua manusia tak suka pada kritikan. Fikir dulu. Jangan sikit-sikit sentap, sikit-sikit kau cakap kau tak suka kau pakai macam ni. Besok jangan duduklah dengan aku. Hanya kerana tak boleh terima kritikan yang itu, sikit je punca kau nak putuskan ukhuwah. Kadang-kadang sampai rosak hubungan keluarga sahabat-sahabat. Balik kampung, kenapa kau sekarang ni bulat sangat? Anak gajah ke anak lembu ni? Kan berlaku sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang elok-elok balik kampung dengan oleh-oleh. Cara kita bercakap ni buat orang sentap sangat. Hati-hati. Depan khalayak pula kau cakap macam tu. Okay, berhati-hati. Jadi, apa dia? Zihan Lee. Kelakar kat mana tu? Masya Allah. Mungkin Zihan Lee ni sahabat baru kita dalam Latahzan. Ustazah suka macam mana santai-santai je Zihan. Yang penting kita bacakan. Allahumma salli. Saya minta maaf sahabat-sahabat. Memang ini cara Ustazah Zat. Tapi kalau dalam TV ke kan, kenalah skema sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebahagian mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada sifat-sifat orang munafik, kehidupan mereka, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau benda yang Nabi perintahkan tu benda yang dia suka, laju-laju dia pergi. Tapi kalau benda yang Nabi perintahkan tu benda yang dia tak suka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lambat-lambat dia datang bila dipanggil oleh Rasulullah. Contoh, bila Nabi kata, ayyuhal jihad, jom kita menuju medan perang untuk berjihad, menegakkan agama Allah. Dulu kan sahabat-sahabat, wah, orang-orang yang beriman berlumba-lumba. Contohnya seperti Hanzalah. Kisah Hanzalah ni Masya Allah dilagukan oleh kumpulan Hijaz kan. Hebat. Sedang melalui malam pertamanya. Pernikahannya siang tadi, malam ini malam pertamanya. Malam yang indah bagi seorang pengantin, sepasang pengantin. Tapi dengar Rasulullah panggil untuk ke medan jihad. Kalau ikutkan, cutilah malam ni. Tapi disebabkan di kategori sahabat Nabi, subhanallah, apa yang berlaku, memanglah ada sikit rasa macam, tak apa kot esok lusa ikut pula Rasulullah. Tapi isteri yang solehah, contohlah bahasa kita, bang pergilah. Tak apa, saya tak apa, abang pergilah. Sahabat muslimat dirahmati Allah, contoh kan. Pergi ke medan perang. Saat itu, sahabat-sahabat mendapati Hanzalah syahid di medan perang dan didapati tubuhnya basah dengan air. Memang berdarah tubuh. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah kata, Hanzalah malam tadi dalam janabah ketika menuju ke medan perang. Sebab itu malam pertama dia. Tetapi dia tak sempat mandi hadas, lalu terus menuju mengutamakan panggilan Rasul. Dan apa yang berlaku kelebihan Allah beri, ya Allah, meremang bulu roma setiap kali bercerita pasal Hanzalah ni. Anda rujuklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Malaikat turun ke bumi memandikan jasad Hanzalah. Hanya kerana orang beriman ni sangat istimewa. Nabi panggil, aku nak rehat sekejap ni, ya Allah, malam pertama aku dia nak cuti. Tapi Nabi panggil. Sebab di kalangan para sahabat, kalau Nabi panggil, tidak ada kata no. Terus bergegas. Abu Bakar kalau dipanggil oleh Rasulullah, tinggal semua kerja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mungkin kata di hati, macam tu ke orang Islam, taksub sangat dengan pemimpin dia.
sahabat, kenapa jadi taksub itu? Subhanallah, kerana Rasulullah adalah kekasih Allah yang maksum, tak ada dosa. Kalau hari ni orang kata taksub sangat dengan Ustazah Zai itu yang pujian yang kita rasa macam tak boleh terima ni. Kita kena tegur orang, tolong jangan sanjung saya atas kepala sampai kata saya ni orang tak ada dosa, itu salah. Ini yang kita belajar awal tadi tu. Kita jangan puji orang melampau-lampau sebab semua manusia ada salah. Kalau anda contoh tak pernah melihat salah saya sahabat, sebab Allah hijab kita. Kerana kesungguhan kita beristighfar, Allah hijab. Allah tak tunjukkan aib. Kadang-kadang kita je yang dengan akhlak yang tak baik, kita sendiri tunjukkan. Orang tahu macam Ustazah malam tadi satu bilik dengan Jaja. Zad Aizan bilik sebelah, kata kami boleh main ketuk-ketuk dinding. Risau suami dia, connecting room ke? Suami dia kata, tak, bukan connecting room. Bahaya kalau connecting room. Okay. Jadi sahabat-sahabat, kami dah, sebab itu Nabi galakkan kita bermusafir bersama. Bermusafir tu macam package yang dibuat sekarang ni, 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. Untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Untuk nanti kalau tidur sama-sama kan. Contoh, Jah, awal-awal dah cakap kau jangan terkejut pula Jah kalau kau dengar bunyi pelik-pelik ke malam nanti. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru kita kenal. Lepas tu kita mandi menggunakan bilik air yang sama. Alamak jauh, Zaza lupa bawa ubat gigi pula. Baru giginya bawa, ubat giginya tak bawa. Lepas tu kita sebagai sahabat takkan, macam mana lah baru gigi bawa, ubat gigi tak bawa. Nasib baik ubat gigi boleh share. Kalau baru gigi melampau sangat lah tu kan. Jadi maksudnya kita nak sebut, bila kita bermusafir bersama baru kita kenal. Ya Allah, takkan aku nak bawa keluar bilik apa yang aku nampak aibnya di dalam bilik ni. Bukan untuk diceritakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi pesan Nabi tu, bila kita bermusafir bersama baru aku kenal sikap dia macam ni. Okey, jadi bukan untuk kita canang-canangkan. Subhanallah, Islam ni cukup cantik. Yang kita puji pula jangan melampau-lampau. Sebab kita manusia yang penuh dosa silap, khilaf. Tapi Rasulullah, sahabat, ya Allah, tak pernah melihat. Tengok Abu Bakar, aku berkawan dengan Muhammad daripada usia dia kecil. Sekali aku tak pernah mendengar Rasulullah, yakni Muhammad, daripada usia kecil dia mula pandai bercakap ni, aku tak pernah sekali mendengar dia menipu. Anda kalau baca sirah ni tak rasa macam, ya Allah, aku hidup baru 40 tahun, dah berapa banyak kali dah aku menipu. Bukan cerita kawan-kawan pejabat, majikan, belum lagi. Baru cerita dengan anak. Cepat-cepat mandi. Siapa mandi awal nanti ibu belanja KFC malam ni. Malam-malam anak gigit jari. Ibu kata nak bawa makan KFC. KFC apa malam-malam ni? Dah masuk tidur. Kan? Anak tidur tu dalam keadaan ditipu, sahabat-sahabat. Sebab tu kalau kita rasa tak mampu, jangan janji benda yang siapa yang mandi awal nanti boleh tidur bilik ibu. Contoh, kan papa tak ada outstation tidur. Budak-budak kan suka, ye boleh tidur bilik ibu. Ibu kata nak boleh. Okeylah, buka pintu bilik tu, masuk tidur atas katil ibu. Okey je, kita boleh buat. Tapi benda yang kita rasa, aku janji nak bawa dia keluar, kalau hujan nanti macam mana? Ya sahabat-sahabat, sebab bila kita baca kisahnya akhlak Nabi yang tak pernah menipu, Allah, Ustazah Zai yang besar ni rasa kerdil sangat. Ya Allah, aku ni hidup macam ni selama ni macam mana? Ya Allah, sikit-sikit nak tipu orang semata-mata nak suruh orang taksub pada kita. Na'udzubillah. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, disebut ni bergetar jiwa. Sebab apa? Kita terlupa, kita banyak sangat buat perkara yang tanpa adab. Sedangkan Nabi datang pada kita ni penuh dengan adab. Maka sahabat wajibkan dirinya untuk kalau Nabi panggil, kena bersegera. Tapi orang munafik, dipanggil ke medan perang, alah nantilah, esok kan ada. Esok kan ada, sebab tu saya suka iklan tu. Alah esok lah mak, panas lah mak, esok kan ada. Kena baling dengan kain batik terus kan. Jadi Ustazah suka gelak bila keluar iklan tu. Musim korban dia kan keluar. Jadi Ustazah kata kat Ustaz, baguslah iklan ni. Kan ini sikap manusia yang suka bertangguh-tangguh. Lepas tu nanti dia menyesal. Kan muslimat dirahmati Allah. Mau tak menyesal, kena baling dengan kain batik dengan mak dia. Mujur kain batik, kalau baling pinggan, jenuh kan. Okey muslimat. Apa lagi ni Pak Sedara, siapa punya nama ni kalau salah makhraj jangan marah William James kan mengatakan saat sampai pada sebuah keputusan untuk dilakukan pada hari itu juga, maka anda akan terbebas sepenuhnya dari fikiran-fikiran yang akan menguasai diri anda berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan hasil yang anda akan capai. Maksud sahabat-sahabat,
saat sampai pada sebuah keputusan untuk dilakukan pada hari itu juga, kita selalu mendapat sesuatu dengan apa yang kita fikirkan. Sebab tu kalau pakar-pakar motivasi kan, mindset kan. Macam Ustazah kadang-kadang selalu sebut, ya Allah, kalau ikutkan aku memang tak larat. Ikutkan aku. Betulkan minda dulu. Kalau ikutkan tubuh kita ni memang dah tak larat. Tapi ini yang Islam selalu tekankan, niat. Betulkan niat. Belum tentu lagi kita dapat capai. Tapi kalau Allah ni, Masya Allah, sebab Allah tak pernah tidur, Allah maha mendengar. Bukan dengar yang Ustazah Zai sedang cakap ni, tapi apa yang ada dalam hati Ustazah Zai sekarang ni, Allah sangat tahu. Sebab tu kita susun atur sahabat-sahabat. Contohlah kalau Ustazah buat malam tadi sebelum tidur, selalunya awal lah petang. Kalau dah macam busy sangat tu sebelum tidur, alamak jadual besok belum masuk lagi Facebook. Dah buat. Ya Allah, sahabat-sahabat, kita mesti doa. Pagi hari apa amalan kita yang minta lagi, ya Allah, hari ni kita plan macam ni. Tapi jauh di dasar hati, kalau benda tu baik untuk dunia dan akhirat aku, ya Allah, Engkau permudahkan. That's why dalam hidup kita 24 jam, bila kita dah plan cantik, tiba-tiba tak jadi pula. Contoh, kita bersangka baik lagi dengan Allah. Kan aku dah minta dengan Allah benda yang baik untuk dunia dan akhirat aku, teruskan. Tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah, seandainya benda tu terhalang, jangan marah siapa-siapa. Jangan, kenapa Allah tak bagi, orang lain boleh je. Ya Allah Tuhan, Allah bertindak dengan kudrah iradahnya, dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, hanya nak beri yang baik pada kita. Jadi betulkan minda, ini baik. Okay? Memang ada sedikit ralat ni, kecewa, sedih, tapi bangkit semula. Kita ada 5 program ni, program kedua gagal. Kalau kita sedih untuk program kedua, apa akan berlaku 3, 4 dan 5? Teruskan. Jangan tunjuk kesedihan pada orang lain, walaupun sebenarnya kita sedang sedih di dalam. Begitulah kuatnya seorang ibu ayah di hadapan anak-anak. Ibu dan ayah, jangan kita melampau-lampau sedih perangai ayah dengan me time dengan anak dara. Mama tengah sedih ni. Ayah kamu memang macam tu. Dulu masa dia dengan girlfriend dia, masa dia sekolah dulu, awet dia sampai 10 orang keliling pinggang dia. Anak tu tak tahu pun. Kan budak-budak kecil kadang-kadang tengok gambar kahwin kita kan. Dia kata, ibu-ibu, adik duduk kat mana kenapa masa ibu kahwin ni adik tak ada dekat sebelah ibu? Kita pun alah Ustazah stres nak jawab. Macam mana pula nak jawab ni kan? Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu bukan bidang pemikiran dia. Tapi kita ajarkan, kenapa ibu sedih? Ibu gaduh dengan ayah. Ya, ayah kamu perangai memang macam tu. Kalau kamu nak tahu masa ayah bujang dulu, tak pasal-pasal sahabat-sahabat. Itu sebenarnya bukan kita je rosak, tapi kita merosakkan anak kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Khaizatul Azni, Zannisha. Subhanallah. Okay, kita pergi kepada mana tadi? Kita tak baca lagi ni. Jika anda sudah mengambil keputusan yang didasarkan pada kenyataan, maka lakukanlah dan jangan maju mundur. Tulisan Latah Hazan ni lebih kepada bahasa Indonesia kan sahabat-sahabat. Jangan maju mundur. Maksudnya duk taradud, hati ni berbelah bagi. Betul ke apa yang aku buat ni? Betul ke? Jika anda sudah mengambil keputusan yang didasarkan pada kenyataan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Okey bang, kita dah buat keputusan macam ni. Apa pun yang berlaku, kita reda. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ni jujur sharing. Ni eksklusif ni, Ustazah tak pernah share kat Latah Zan sebelum ni, walaupun dah 83 bab. Okay, yang belum kenal Ustazah Zai kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak lama lagi ni genaplah pernikahan kami kalau ikut tanggal 12 Rabiul Awal 20 tahun. Ketika 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pernikahan tu dah mulalah kenapa belum ada zuriat kan sahabat-sahabat, sedangkan kita melalui perjalanan hidup macam orang yang berkahwin lain. Okay, minta maaf sebutlah, kita orang kahwin, kita faham kalau kita tak melalui kehidupan normal sebagai orang yang berkahwin, kita nak pergi jumpa doktor. Kita rasa kita normal, sahabat-sahabat rahmati Allah, kita jumpa pakarnya. Lepas tu pakar kata tak ada masalah apa, kita sebut macam ni. Ustazah ingat lagi masa mula-mula nak jumpa doktor-doktor pakar ni, kita beristikharah sebab kita tak nak biasa diadukan pada Ustazah. Tak dapat zuriat di awal-awal perkahwinan, akhirnya jumpa doktor makin bergaduh. Kenapa makin bergaduh? Kan sayang dah cakap, abang tu yang tak subur sebenarnya. Lepas tu kalau contoh isteri yang bermasalah, kan, I tak sangka lah you muka lawa tapi rupa-rupanya doktor kata you yang problem.
Lagi jumpa doktor, lagi bergaduh. Kita tak nak macam tu. Sebelum kita buat keputusan nak jumpa doktor, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita istikharah, minta tolong dengan Allah. Kita dah ikhtiar macam-macam, dah tahun ketiga, dah tahun keempat ni. Okey, pakat sama-sama. Kadang-kadang dipujuk pasangan, dua-dua orang suami isteri ni. Kadang suami tak nak jumpa, isteri tak nak jumpa. So sebab Ustazah ada ramai kawan-kawan yang macam ni kan, Zaid, kau untunglah suami kau diajak terus nak pergi. Kan aku ni pula masalah macam ni, contoh kan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Ustazah pula, jujurnya di pihak Ustazah, Ustaz nak pergi jumpa, Ustazah pula yang nanti dululah bang, nanti dululah. Sampailah kita dah buat keputusan. Kenapa Ustazah bernanti? Ustazah tahu hati Ustazah. Ustazah takut nanti kalau aku jumpa doktor, kita dapat satu keputusan. Contohlah, kalau doktor kata suami bermasalah, aku tak nak benci suami aku, ya Allah. Kita kena ada rasa macam tu. Sebab aku manusia biasa, aku tak kuat nak menerima. Kita tak tahu. So, bila Ustaz kata tak apa, kita terima je apa-apa. Lepas tu minta kekuatan, sampailah kata putus, okey jumpa doktor. Sampai dalam kereta tu Ustazah ingat lagi, Ustazah cakap, bang, apa je kalau doktor cakap lepas ni, jom kita janji, seandainya kalau doktor kata problemnya pada sayang ni, abang boleh terima tak? Abang redha kan abang yang ajak jumpa doktor, tak apa. Okey, kalau misal kata benda sayang kena set dalam minda, kena bagi tahu hati. Kalau doktor kata abang yang problem, abang tolong pujuk macam mana supaya saya ni nak terima, redha. Kita tak naklah istilah tukarlah laki lain kalau macam ni, rupanya dia problem. Yang lelaki pula senang lah, tak pula aku kahwin dua lah macam ni. Contoh kan sahabat-sahabat. Itu bukan penyelesaian. Sebab kahwin satu lagi, confirm ke boleh mengandung. Ini ramai mengadu kat Ustazah. Ustazah bahagianya tengok Ustazah. Ustazah suami saya nak kahwin lain. Sebab dia tak ni. Ada kes sahabat-sahabat, dia kahwin lain, tak mengandung juga. Tapi lepas dia kahwin, isteri pertama mengandung. Masya Allah kan. Saya cerita benda ni dekat satu ceramah. Ada seorang makcik ngusik. Ustazah, apa salahnya kalau ustaz kahwin tiba-tiba ustazah yang mengandung? Sabar je lah kan. Jadi benda ni bukan kita nak dengar pendapat orang luar. Apa yang kita lalui dalam rumah tangga, subhanallah, bila kita set minda kita, apa pun doktor cakap, bang, saya terima kekurangan abang, abang kena terima kekurangan saya. Sampai berminggu-minggu bila kita buat keputusan, hasil yang doktor cerita tu bikin kita semakin senyum dan semakin redha dengan apa yang Allah tetapkan. Doktor Cina jumpa, doktor India jumpa, mereka kata apa tahu, ini semua okey, tapi kena terimalah kalau yang atas tak nak bagi, tetap tak bagi. Ustaz cubit Ustazah, Ustazah cubit Ustaz. Padan muka dua-dua orang kena ceramah dengan orang Cina, orang doktor Cina, doktor India ni. Okey, maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, usaha kita dah buat, ikhtiar kita dah buat, tawakal tu ala Allah. Jadi perbincangan, perhalusi dan hati suami kita Allah pegang, hati kita Allah pegang. Allah maha membolak-balikkan hati sebelum kita buat keputusan. Tolong ya Allah, lembutkan hatinya. Aku tak tahu apa berlaku hari ni, dia cakap macam ni, besok lusa tak tahu. Wahai Allah, tolong, aku dah tak tahu dah nak buat macam mana, tapi Engkau kan yang suruh aku berikhtiar, tak boleh pasrah macam tu saja, tak boleh menyerah macam tu saja. Jadi akhirnya kita akan lapang, muslimat. Okey, kita nak tutup biasa dengan syair, masya-Allah. Jika anda sudah mengambil, okey, ini sudah berlaku, laku maju-maju mundur fikiran tidak. Jangan campakkan diri ke dalam keraguan yang hanya akan melahirkan keraguan yang lebih besar. Dan jangan terus mengkotak-katikkan hal yang sudah berlalu. Dalam hubungan rumah tangga, tolong jangan sahabat-sahabat. Abang dulu kan macam tu, dulu. Itu cerita dulu. Tolong jangan diungkit-ungkit. Abang tak sedar kan dulu yang abang boleh sampai jadi macam ni, duit modal tu siapa yang bagi saya kan? Ini akan memporak-perandakan. Tolong zip mulut kita sahabat-sahabat dirahmati Allah daripada bercerita, memperkotak-katikkan hal yang berlalu. Kita hidup untuk hari ini dan kita nak bersama sampai ke masa depan, dan masa depan tu bukan sampai ke akhir hayat. Tolong jangan doakan pengantin semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Stop doa ni. Semoga berbahagia, bersanding semula di dalam syurganya Allah. Semoga bersama-sama, together till jannah, suami isteri sampai ke dalam syurga. Kita nak berbahagia sampai, sebab kejayaan sebenar adalah dapat masuk syurga. Kita hari ni bos besar, kereta besar, segala besar, pangkat besar, tapi kita belum syurga. Kenapa nak sombong sangat, sahabat-sahabat? Bila dah masuk syurga, silakan untuk sombong. Tak dosa ke Ustazah? Quran cerita dalam syurga tu
Kat dunia kita ibarat macam ni je. Kat dunia setitik arak kita tak boleh minum. Tapi kat syurga ada sungai daripada arak. Kau tangguk je dalam sungai tu, kau nak minum berapa banyak. Kembung perut. Tak kembung ke Ustazah perut. Makan tak ada kenyang. Sahabat-sahabat, kita tak ada buang air dekat dalam syurga. Tak ada rasa, hongeh lah perut banyak sangat makan, nak pergi tandas lah. Tak ada. Syoknya, Masya Allah. So, sebab cuba kita berfikir, kalau aku duduk dalam syurga, ya Allah, itulah kejayaan sebenar. So biar macam mana ujian di atas dunia ni bang, kita kan nak sama-sama masuk dalam syurga. Ahli syurga tu bang, seorang suami mesti macam ni, seorang isteri mesti macam ni. Tegur saya mana yang tak betul, kita sama-sama belajar. Tolong sahabat-sahabat, mungkin pasangan kita belum mahu, tapi mulakan dengan kita. Mulakan dengan kita, insya-Allah. Okey? Baik, kita pergi penutup syair. Orang yang bingung dalam menyingkap masalah hanya akan menyia-nyiakan umurnya. Selalu bingung, tidak pernah mencapai keberjayaannya dan sentiasa tampak bodoh. Ini Ustazah istilahkan macam kita baca buku Latahzan. Okey, baca buku Latahzan. Tebal kan sahabat-sahabat? Sebab tu RM45 kan? Tebal buku Latahzan ni, Masya Allah. Jadi bayangkan kalau Ustazah mengajar tiap-tiap hari bab 1. Hari ni bab 1. Besok bab 1. Agak-agak ada ke orang yang stay dalam Latahzan? Ustazah yang dia tak lalat tu Al-Mengongi ke apa? Tiap hari bab 1, bab 1. Ustazah akan kata hafal setiap hari demi hari baris ni. Lepas tu ada makcik komen, cik dah tua Ustazah, otak dah berkarat, tak boleh nak hafal. Tak boleh. Bab 1. Bab 1. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akhirnya orang akan asyik duduk kat situ je. Masalah kita tak perlu menungkan. Duduk, kalau jadi macam ni, kalau laki tak balik, kalau macam ni, kalau menung kat situ je. Padahal anak tak mandi lagi, anak tak makan lagi, kan? Masa berjalan ni sahabat-sahabat. Maksudnya, bukalah helaian sebelah tu, bab 2 jumpa tajuk lain, bab 3 jumpa bab 4, jumpa bab 5, sampai sekarang jumpa bab 83. Okey, faham? Jangan gusar dengan kritik yang membina. Every day kita akan bertemu dengan sesuatu yang baru. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bertemu dengan sesuatu yang baru. Allahu Rabbi. Jadi bila kita memahami pengalaman-pengalaman, betul lah yang aku ni duk menung satu benda. Semalam kita belajar sahabat-sahabat dirahmati Allah, sambil kita berfikir buat sesuatu perkara. Jangan kita jumut. Jangan kita macam tak bergerak sama sekali. Tolong aktifkan diri kita ni. Okey, pujangga lain mengatakan, jika engkau berpendapat, seronok Rohana alias, apa yang kelakar? Okey, Allahumma salli ala Kak Boy. Opah Aznah pun seronok sangat ni, tak buat roti ke hari ni? Okey, Kak Masjid Ahmad duk gelak Baik, pujangga lainnya mengatakan, jika engkau berpendapat, maka tetapkanlah. Sebab banyak pendapat yang rosak kerana ragu-ragu dalam memutuskan. Ya Allah, masa dah habis ke rupanya? Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak sebut sebab banyak pendapat yang rosak kerana ragu-ragu. Was-was lah ragu-ragu ni. Was-was. Tapi kalau buat macam ni, nanti kalau orang tak terima projek saya ni, orang dah terima ke belum? Hentak macam tu. Belum lah lagi Ustazah, tapi tak tahu dia terima ke tak. Cuba dulu. Tawakal tu ala Allah. Barulah settle kerja kita, muslimat. Jangan sedih kalau kita dikecam oleh manusia. Tadi aku buat preparation ni untuk Allah pandang aku. Kita akan bahagia, percayalah. Keberanian mengambil keputusan akan banyak menolong untuk melepaskan diri dari kegelisahan dan kerisauan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya sebenarnya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Mana ada orang suka berperang, sahabat-sahabat, letih, habis segala. Tapi Nabi SAW angkat senjata hanya kepada orang yang buat hal melawan haknya Allah. Melawan haknya Allah. Nabi tak pernah angkat senjata dengan kekerasan kalau orang perlekehkan dirinya. Tapi Nabi sangat tegas kalau memperlekehkan hak Allah. Jadi jangan beralasan. Tengok Saidina Umar, bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila memberitahu arak ni haram, orang beriman tuang terus arak-arak, bau Madinah ni dengan arak. Tak dia kata, ya Rasulullah, hujung bulan lah, hujung bulan haramkan, sebab aku baru ambil stok baru ni. Tak,
Tahu tu perintah Allah, terus buat. Tahu tu Allah tak suka, terus tinggal. Sahabat, jangan gusar dengan kritik kalau kritik itu boleh membina kita. Hatta dalam kehidupan, Ustazah selalu sebut dengan tim khidmat, tolong bantu Ustazah tegur kat mana-mana. Sebelum orang lain tegur sahabat-sahabat, okay, kawan-kawan kita lah. Jadilah kawan yang ikhlas, nak menegur, tegur yang baik. Ampun maaf, zahir batin, zahir batan, budak dah zahir batin. Terima kasih banyak atas kebersamaan. Doakan semua lancar. Dan malam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang lewat malam lah Ustazah balik ke rumah. Ustaz masih dekat Langkawi. Doakan semuanya baik. Kalau ada orang KL ataupun belah selatan ke atas yang nak bertanya tentang trip Langkawi tu, boleh hubungi nombor yang tertera Ustazah pinkan, sahabat-sahabat. Sebab Ustazah tak letak nombor buku sekarang. Kita punya tim khidmat ada yang dalam keadaan kelangkabut sikit. Ustazah tak nak macam sesakkan kerja mereka dulu. Kita rehatkan dulu. Tengok Allah izin, berkebetulan dengan minggu Ustazah nak promokan tentang Langkawi. Siapa yang PM dalam keadaan tak berkemampuan dan sebagainya, Allah akan beri anda kegembiraan cara lain. Percayalah, kita saling doa mendoakan sahaja. Sebab dalam SOP terkini ni kita tak boleh nak ramai-ramai. Dan next, insya-Allah untuk orang utara, kita bergerak dari utara teruslah nanti satu bas. Amin, next trip. Tak payah join yang ni orang utara, sebab nanti rugilah kan. Buat apa kita buat benda rugi? Daripada Kedah dah dekat dah, nanti kita buat satu trip yang utara. Doa je semuanya selesai. Allah hijab kita daripada wabak ini. Kita jaga Allah, Allah pasti jaga kita. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.